Alhamdulillah ada kembali bersama kami seperti yang dinyatakan. Kita akan mengetahui dan memperkatakan mengenai dengan kod pemasaran makanan dan juga minuman yang berhemah ya kepada kanak-kanak di negara Brunei Darussalam 2021. Baik, bersama dengan kita di studio pada pagi ini dua orang narasumber kita. Saya perkenalkan dulu tetamu kita bersama dengan Yang Mulia Dr. Hajah Nurul Ehsan binti Haji Abdul Hamid, merupakan Pegawai Perubatan Kanan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan, dan tetamu kita yang kedua. Ya, dan kita bersama dengan Yang Mulia Dr. Nur Asilah binti Ibrahim, iaitu Pegawai Perubatan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Ya, selamat datang ke studio pagi ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita akan berbicara mengenai dengan kod pemasaran makanan dan minuman yang berhemah kepada kanak-kanak di negara Brunei Darussalam. Ya, isu ini baru-baru ini diperkatakan juga ya doktor ya. Dan ianya juga amat penting sejauh mana kepentingannya orang dapat kita berikan ataupun tadi kongsikan bersama dengan tetamu di luar sana. Mungkin saya serahkan dululah pada rakan saya Nur Intan. Silakan. Ladies first. Ya, alhamdulillah. Silakan. Jadi kita akan bertanya nih kepada Yang Mulia Dr. Hajah Nurul Ehsan ya, iaitu selaku Pegawai Perubatan Kanan. Jadi Doktor boleh berkongsi kepada penonton kita apakah dia sebetulnya kod pemasaran makanan dan minuman yang berhemah kepada kanak-kanak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kod pemasaran ini adalah salah satu inisiatif terkandung di dalam strategi kesihatan 2019 hingga 2023 yang mana untuk mencapai matlamat untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit di dalam negara ini. Kemudian ini dihasilkan daripada sejajar dengan saranan dari WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mana mengawal dan memantau pemasaran makanan minuman kepada kanak-kanak ini adalah satu dalam sasaran lah. Pasalnya sudah terkenal pasti bahawa pemasaran yang tidak berhemah ini boleh adalah satu faktor risiko obesiti di kalangan kanak-kanak di seluruh dunia, dan juga sejajar juga dengan Convention of Rights of Children yang mana menyatakan bahawa kanak-kanak mempunyai hak yang mesti dipertahankan demi untuk memberi mereka ni peluang untuk supaya mereka berkembang ataupun membesar di dalam persekitaran yang sihat, termasuklah memberi diorang peluang untuk membuat pilihan yang sihat, makanan yang sihat, lebih sihatlah untuk diorang meneruskan mengekalkan berat badan yang seimbang, yang sihat. So jadinya pemasaran ini ada sebagai macam satu panduan lah kepada ahli-ahli para industri pemakanan minuman dan juga industri pengiklanan dan pemasaran lah, supaya diorang itu macam mengamalkan rasa tanggungjawab lah kepada apa yang diorang sampaikan atau kepada kanak-kanak, terutama sekali kepada kanak-kanak lah. Iya. Alhamdulillah, itu sedikit kita mengetahui mengenai dengan apa dia kod pemasaran makanan dan minuman yang berhemah kepada kanak-kanak. Jadi kita akan beralih kepada Yang Mulia Dr. Nur Asilah binti Ibrahim, iaitu Pegawai Perubatan. Jadi Doktor, mengenai dengan kod pemasaran ini, ianya disasarkan kepada siapa? Okey. Kod ini disasarkan kepada pengusaha-pengusaha industri pemakanan dan minuman serta industri pemasaran dan pengiklanan. Itu termasuk seperti pemilik perniagaan, penjual makanan dan minuman, and then pembekal perkhidmatan makanan, restoran, penyaji makanan, media dan agensi pemasaran, pengawal dan pengamal dasar pemasaran, pengaruh media sosial, pengedar dan promosi jualan, pembekal makanan di komuniti sekolah juga seperti kantin, and Persatuan Perdagangan dan Badan Perwakilan, dan penggubal dasar kesihatan awam, pengamal dan penyelidik. Iya, jadi itulah antara sasarannya ataupun target bagi kod pemasaran ini. Jadi di manakah kod pemasaran ini akan dilaksanakan ni Doktor? Okay. So ia akan dilaksanakan pada platform-platform seperti media cetak, radio dan televisyen komersial tempatan di Pawagam juga,
papan iklan seperti billboard macam itu, kenderaan awam dan kenderaan penghantaran, dan laman web berita digital tempatan, dan mana-mana acara yang menghimpunkan sekurang-kurangnya 50% kanak-kanak seperti pusat penjagaan, pusat asuhan kanak-kanak, prasekolah, sekolah, taman permainan, klinik kesihatan ibu dan kanak-kanak, dan termasuk juga kalau ada acara sukan. Ya. Iya, jadi dia di sana yang akan dilaksanakannya, tempat-tempat yang akan dilaksanakan bagi kod pemasaran. Ya, dan kita masih lagi Intan bersama dengan Yang Mulia Puan Dr. Asila dan kita ingin mengetahui doktor, apakah objektif kod pemasaran makanan dan juga minuman secara berhemah kepada kanak-kanak ini, mungkin dapat dijelaskan? Silakan. Okey. Kod pemasaran ini sebenarnya mempunyai 3 objektif utama. So, yang pertama adalah memastikan pemasaran makanan dan minuman yang berhemah kepada kanak-kanak di kalangan industri pemakanan dan minuman dan juga di kalangan industri pemasaran dan pengiklanan. Ia juga objektif keduanya adalah untuk mengurangkan impak pemasaran makanan dan minuman yang tidak sihat kepada kanak-kanak. Dan yang ketiga, untuk dijadikan sebagai sumber dan panduan rujukan yang berguna kepada penggubal dasar dan pihak yang berkepentingan dalam mengawal pemasaran makanan dan minuman kepada kanak-kanak di negara kita ni. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah antara objektif, di mana ada 3 objektif bagi kod pemasaran makanan dan minuman secara berhemah kepada kanak-kanak. Jadi kita akan beralih semula kepada Yang Mulia Puan Dr. Ajah Nurul Ehsan. Jadi Dator, boleh berkongsi kepada penonton kita apakah antara kandungan kod pemasaran makanan dan minuman yang berhemah kepada kanak-kanak ini? Ini amat penting sekali ya. Ya. Silakan doktor. Okey, ia mengandungi meliputi 3 prinsip. Okey, yang mana prinsip pertama seperti yang mungkin ada kali di arah skrin. Okey. Yeah. Prinsip pertama ialah semua pemasaran makanan dan minuman mesti disediakan dengan memenuhi tanggungjawab sosial terhadap pengguna dan masyarakat. Ianya di bawahnya ada mengandungi 11 kenyataan. Sebagai contoh, seperti macam kalau company itu ataupun syarikat itu akan memasarkan orang punya produk sekali persatu, kemudian ia akan mengaitkannya dengan macam mainan ke apa, itu yang dibenarkan. Macam membagi attraction, betul, macam tarikan. Okay. Kemudian prinsip yang kedua ialah semua pemasaran makanan dan minuman kepada kanak-kanak tidak boleh menggunakan sifat kanak-kanak yang mudah percaya, mudah patuh, mudah dilukai atau kurang pengetahuan dan pengalaman atau menggunakan taktik menakutkan atau memperdayakan mereka. Macam contohnya itu doktor? Contohnya macam example dipamerkan macam mempromosikan satu produk makanan tu cakapnya kalau kanak-kanak memakan ini mereka akan dapat menjadi pandai lebih kuatlah itu yang dibenarkan. Macam meningkatkan daya ingatan dan sebagainya tu. Apa tu? Kira ada macam kata manis sebenarnya. Cuma tu bah. Unless ada ada bukti saintifik lah yang tu kan menyokong statement tu cuma tu. Dan kita ingin mengetahui mungkin ada lagi penjelasan. Ada lagi yang ketiga prinsip yang ketiga iaitu personality atau watak popular di kalangan kanak-kanak termasuk pelakon kanak-kanak. Tidak boleh digunakan untuk mempromosi makanan minuman dengan menjejaskan pemakanan yang sihat. Sebagaimana yang terkandung di dalam salah satu lampiran yang dalam kod ANE, seperti macam example syarikat itu akan mempromosikan produk yang manisa, minuman manisa, okey. So ada di sini dalam lampiran dalam kod ANE. Ya, okey. Ia ada mengandungi 3 warna, hijau, kuning dan merah. Muka surat 29. Masing-masing mempunyai pengertian atau informasi masing-masing ya. Ya. Baik, silakan. So ia mengikut mengikut okeylah. Okey.
dari segi di bawah minuman, okey. So ada mengandungi 3 color code lah, warna. Ada hijau, Kalau kuning hijau dan juga artinya merah. kalau hijau artinya boleh durang promosikan ataupun durang iklankan. Seperti sini mineral water, okey. Kalau yang kuning itu boleh diiklankan dengan syarat-syarat yang tertentu. Mesti dipatuhilah. Kalau merah memang langsung dapat diiklankan. Example seperti macam kalau sekarang syarikat itu untuk mengiklankan makanan minuman yang manis, macam sweet and sugar beverages, ia terkandung dalam kod merah. Kod warna merah. Kemudian kalau sekiranya dapat diiklankan, kalau warna kuning, example seperti milkshake, ikut conditionnya tu sana. Mesti di bawah 4 gram per 100 gram macam itulah. Lemak tidak mengandungi gula macam itulah. So selain daripada minuman ini ada juga bentuk-bentuk jenis makanan yang lain juga. Seperti susu, dessert, okey. Minyak semua itulah. Ya, jadi ini adalah buku mengenai dengan kod pemasarannya makanan dan minuman yang berhemah kepada kanak-kanak. Ini bagi first edition bagi tahun 2021. Ya. Alhamdulillah Boleh saya Silakan. So itu sebagai contohnya example termasuk juga lah seperti maskot juga. Yang ketiga tu pelakon kanak-kanak itu termasuk je maskot lah, tidak dibenarkan untuk mengambil kesempatan untuk mengiklankan makanan minuman yang tidak sihat. Contohnya macam Adiwira ataupun superhero yang dijadikan sebagai maskotnya. Contohnya macam itulah, doktor. Okay. Kecuali kalau sekiranya ia mengikut kandungan dalam sini tu, ia okey. Macam tidak melanggar piawaian yang dalam sana tu kan, macam ikut yang kod hijau lah. Ada lagi, doktor? Boleh teruskan Ya, mungkin kita seketika beralih dengan Puan Dr. Nur Asilah. Kita ingin mengetahui juga mengenai dengan kod pemasaran ini. Macam mana tu dikenakan had umur ke tu untuk macam berapa mungkin dapat dijelaskan, doktor? Banyak tadi Tani menyebut kanak-kanak saja. So sebenarnya pemasaran pengiklanan di dalam kod ini dikenakan untuk kanak-kanak yang berumur 14 tahun ke bawah. So bermaksud pemasaran produk makanan dan minuman untuk orang dewasa ini termasuk. Akan tetapi seboleh-bolehnya pemasaran ataupun pengiklanan makanan dan minuman itu disarankan supaya kami tidak menarik perhatian kanak-kanak lah. Okey, biasanya berapa lama mengambil masa tu untuk sebelum ianya ke pasaran? Kajian yang dibuat mungkin biasanya. Maksudnya untuk diluluskan maksudnya. Macam sekiranya kalau satu syarikat itu ia akan mengiklankan ia punya atau seperti proses syarikat proses untuk mendapatkan kebenaran dari agensi-agensi yang berkenaan. Pusat Pemerhati Kesihatan juga sudah menyediakan prosedurnya lah. So caranya diorang boleh menulis ke Pusat Pemerhati Kesihatan dan juga memberi lampiran apa yang final draftnya lah, yang apa yang diorang akan iklankan itu seperti mungkin billboard kah ataupun video kah ataupun saja voice over kah apa. So diorang perlu lampirkan. Kemudian Kementerian Kesihatan ada mempunyai subkomiti yang mana akan menelitilah kandungan-kandungannya tu. Dan kami akan menceklah cross check with yang dalam kod anek. Kemudian supaya kami boleh menyatakan ia sudah mengikutkan kami punya garis pandu, dapat diberi kebenaran. Kalau tidak diberi jawapan juga untuk supaya dia mengubah sesuaikan dengan apa yang saran kami lah dalam surat itu. So they can boleh mengubahnya, memperbaikinya lagi, dan kemudian kami teliti lagi sekali semua tu. So prosesnya insya-Allah dalam 10 hari bekerja. Tetapi sudah kalau sekiranya kalau tidak mengikut panduan itu kan, selepas orang berilah kami
kami akan mungkin melihat menelitinya insya-Allah dalam 5 hari bekerja lah. So nanti jawapan itu kerana nanti soal itu akan dapat diorang lampirkan dan diorang perpohonkan kepada agensi-agensi yang berkenaan lah. Kalau diorang akan mau ke arah billboard, so diorang boleh pohon ke arah BCI macam itulah. Kalau kan ke arah surat khabar kah, diorang boleh pohonkan ke arah Kementerian Dalam Negeri macam itu. Baik. Dan ya, Intan. Ya, alhamdulillah. Ya, baik, saya lah. Baik. Dan kita ingin mengetahui mungkin kembali kepada Dr. Nur Asilah sendiri. Jadi kita sudah mengetahui akan persyaratannya, panduan yang akan yang perlu dipatuhi, ya. Dan kita ingin mengetahui apakah harapan Puan Doktor sendiri mengenai dengan kod pemasaran makanan dan minuman berhikmah kepada kanak-kanak setelah ianya dikeluarkan. Kami mewakili Kementerian Kesihatan berharap agar kod ini dapat memberi bimbingan kepada pengusaha-pengusaha makanan dan minuman di luar sana, serta industri pengiklanan dan pemasaran juga tu, supaya diorang ni dapat melahirkan rasa bertanggungjawab atas tata cara pemasaran produk makanan dan minuman, terutama sekali kepada kanak-kanak. Selain itu juga kami juga berharap kod ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan yang bermanfaat bagi penggubal dasar dan pihak-pihak berkepentingan termasuklah sekolah-sekolah dalam mengawal pemasaran makanan dan minuman di negara kita ini. Oleh itu, Kementerian Kesihatan amatlah mengharapkan dan mengalu-alukan supaya industri yang berkenaan ini dan semua pihak-pihak berkepentingan akan dapat memberikan sokongan kepada dengan mematuhi prinsip-prinsip yang disenaraikan tadi itu untuk mencapai wawasan negara kita ini, iaitu wawasan 2035, itu untuk menghasilkan penduduk warga negara yang sihat lah tu. Dan ini termasuklah kanak-kanak kita ni yang insya-Allah akan menjadi pembanting negara kita ni di masa akan datang. Betul sekali. Alhamdulillah. Mungkin ada tambahan daripada Puan Dr. Hajah Nurul Ehsan, silakan. Saya ingin menyambung lagi. Jadinya demi untuk mencapai wawasan negara 2035 itu kan perlu juga bergabunglah setiap pihak yang berkepentingan apa semua, termasuklah ibu bapa juga untuk mencapai wawasan negara kita ini, terutama sekali untuk bagian kanak-kanak kita ni, sebab seorang ni kira kita ni punya backbone kita ni for our future kan. So jadinya walaupun macam mana pun kod ini disasarkan kepada pihak syarikat-syarikat berkenaan, tapi ibu bapa perlu juga menyokong dan juga memberikan membuatkan peranan berseorang lah untuk menjaga kesihatan anak-anak berseorang dan juga supaya macam seperti supaya persekitaran example di rumah lah untuk menjadi persekitaran yang kondusif kepada kesihatan sekeluarga lah. Ya, dan kita mengharapkan mudah-mudahan inisiatif ini akan menggerakkan dan memandu rakyat dan penduduk akan terusnya dilaksanakan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat dan seimbang bagi mendukung visinya, itu bersama ke arah warga sihat. Dan juga bagi sebarang pertanyaan juga, kalau sekiranya ada yang ada kemusykilan ke apa, mereka boleh menelefon ke talian 238 5800 dan juga laman sesawang Kementerian Kesihatan moh.gov.bn dan juga di media sosial HPC Brunei dan Instagram, di Instagram dan Facebook. Kemudian kalau sekiranya pihak syarikat ingin mendapatkan buku yang kod pemasaran ini, diorang boleh juga mengimbas QR code yang ada nanti tertera di kaca TV dan boleh juga mendapatkannya dari Pusat Promosi Kesihatan. Seperti yang dipaparkan Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua tetamu kita, iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Dr. Hajah Nurul Ehsan binti Haji Abdul Hamid, merupakan Pegawai Perubatan Kanan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan, dan juga Yang Mulia Dr. Nur Asilah binti Ibrahim, Pegawai Perubatan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Sekali lagi lampai pagi mengucapkan jutaan terima kasih di atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.